Allah Al-Afu. Allah Maha Pemaaf. Dalam pengalaman saya berjumpa dengan bekas tahanan ataupun banduan penjara ataupun sekolah pemulihan, khususnya melibatkan remaja yang terlibat dengan kes jenayah, kita biasa sebut sebagai juvana. Bila kita duduk dengan mereka dan bercakap, kita lihat walaupun mereka telah lalui tempoh hukuman ataupun telah pun melalui tempoh pemulihan, tapi bila mereka masuk balik semula ke dalam masyarakat sangat sukar untuk menerima mereka kerana mereka dilabel dan diingati dengan kesalahan ataupun isu jenayah yang pernah mereka terlibat satu masa dahulu. Nak dapat kerja susah, nak mendapatkan pasangan pun susah. Dan baru ni ada satu keluarga miskin yang kita ziarah, dan bila kita lihat sejak pandemik, si ayah ini struggle nak dapatkan kerja untuk menyara anak-anak dia. Sampai satu ketika dia dapat kerja sebagai pengawal keselamatan, tapi baru sahaja tak sampai seminggu, ada orang yang iri hati pergi report kepada majikan bagi tahu sebenarnya lelaki ini ada rekod pernah berada di dalam sekolah pemulihan. Waktu dia remaja dulu, dah lama dah berpuluh tahun pun insiden tersebut berlaku. Dia dah berubah, tapi bila majikan tahu dia ada rekod, dia pernah masuk ke tempat pemulihan disebabkan masalah isu jenayah, dia dibuang kerja serta-merta. Apa berlaku? Lelaki ini jadi begitu depressed, begitu kecewa dan rasa diri dia membawa sial kepada keluarga. Dia lari dan tinggalkan keluarga dia, isteri dan 6 orang anak. Dan inilah fenomena yang umum di mana-mana pun berlaku. Ada orang yang sudah berubah, sudah memohon maaf, tapi manusia tidak memaafkan. Mereka tetap dikenang dan terus dibebani hidup mereka dengan kesalahan yang mereka buat satu masa dahulu. Kadang-kadang kita sendiri dengan diri kita ada kesalahan atau dosa yang kita lakukan, kita sendiri tak dapat move on. Kita kecewa sangat dengan diri kita, kita rasa malu, rasa bersalah, kita terperangkap dalam zaman silam kita. Dan itu menyebabkan kita tak boleh nak move forward. Misalnya dalam bentuk pasangan ataupun dalam bentuk hubungan relationship, kita mungkin pernah tergelincir mengkhianati cinta, kepercayaan, amanah pasangan, ibu bapa atau kawan yang rapat. Walaupun kemudian kita minta maaf dan kita nak cuba baiki semula hubungan tersebut, dia ibarat kaca yang pecah. Kalaupun ditampal balik, masih ada kesan retak. Ia tidak sama lagi seperti sebelum berlakunya kesalahan ataupun dosa tertentu. Dan begitulah realiti dengan manusia ini. Sangat susah kita nak jumpa satu orang yang boleh maafkan kita sepenuhnya dan lupakan semua kesalahan kita yang lalu. Forgive and forget. Ini penting untuk kita faham dalam konteks kita nak menghayati Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dan sifatnya Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Huruf akarnya ada 3, Ain, Fa dan Waw, yang mana ia membawa erti terhapus ataupun habis sesuatu, tiada berbekas. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut complete removal of something, removing even it traces. Contoh, orang Arab akan sebut bila kita berjalan di padang pasir, kan ada bekas tapak kaki kan, jalan. Tetapi apabila datang angin kencang yang bertiup, dia padam jejak kaki tersebut sehingga hilang tanpa berbekas sama sekali. Dan itu yang dirujuk sebagai afu yang menghapuskan. Dan berbeza sedikit nama Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan Al-Ghafur ataupun Al-Ghaffar. Selalunya terjemahan seolah-olah menterjemahkan Al-Ghafur, Al-Ghaffar sama dengan Al-Afu. Sebenarnya ada perbezaan. Dan perbezaannya cukup signifikan. Misalnya Al-Ghaffar, Allah Subhanahu Wa Taala menutupi dosa-dosa kita, melindungi kita dari kesan buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Macam kita sebutkan dalam episod Al-Ghaffar, luka-luka dan beban yang kita tanggung disebabkan dosa itu Allah tutup dan Allah sembuhkan. Tapi Al-Afu, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memaafkan dalam konteks menutupi dosa kita, tetapi Allah menghapuskan semua rekod
daripada dosa tersebut. Ianya dihapus, hilang, tidak berbekas atau boleh dijejaki. Complete removal. Misalnya hadis Nabi SAW, Nabi kata, "At-taibu minadz-dzamb kama la dzambalah." Seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, jujur, seolah-olah dia tak pernah pun buat dosa tersebut. Ia dipadamkan sepenuhnya daripada rekod kita. Macam tadi kita cerita orang yang pernah masuk pusat tahanan ataupun pemulihan, walaupun contohnya dalam konteks remaja, mereka tidak ada rekod di penjara, tetapi pengalaman mereka pernah berada di situ menyebabkan rekod itu menghantui hidup mereka untuk satu tempoh yang sangat panjang. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mohon al-afu untuk maafkan kita, kita diberikan peluang untuk complete reset. Kita mula balik, kertas yang kosong, bersih, tak ada rekod-rekod masa lalu. Kita tak dijudge sama sekali dengan kesilapan yang kita lakukan sebelum ini. Kerana bila kita mohon ampun, Allah al-afu memberikan keampunan dengan memadamkan semua rekod yang terdahulu. Ada satu hadis Nabi SAW yang menarik untuk kita renungi. Dan hadis ini menceritakan bagaimana apabila kita sampai di hari pembalasan, semua orang akan ada sesi dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diadili. Sampai satu ketika Nabi SAW cerita, ada seorang ni bertanya kepada kepada Ibnu Umar, kepada anak kepada Umar, iaitu Abdullah ibn Umar, apa yang kau dengar daripada Rasulullah SAW tentang An-Najwa. An-Najwa ni adalah sesi rahsia antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya, yang mana apabila conversation ataupun perbualan itu berlaku, Allah akan menutup tirai. Tak ada siapa yang akan dengar, tak ada siapa yang akan tahu apakah yang diperkatakan. Dan Nabi SAW sebut, salah seorang daripada kamu akan dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah akan tutup untuk menjadikan suasana itu hanya Allah dan hambanya itu yang berbicara dalam secret, privacy. Dan Allah akan tunjukkan, ini dosa-dosa yang kau buat, betul ke kau buat dosa-dosa ni? Dan hamba itu akan rasa begitu malu dan dia akan mengaku ya, dia buat dosa tersebut. Kemudian Allah akan tunjuk lagi dosa-dosa lain yang sebahagiannya memahami bahawa ia tak mohon ampun atas dosa-dosa ini, dan Allah nak tunjukkan balik, ini dosa-dosa yang kau kerjakan dulu. Memang ada dosa-dosa kita yang kita lakukan, kita sendiri tak ingat, kita sendiri tak perasan. So Allah akan tunjukkan, ini dosa yang kau lakukan, betul? Dan dia akan kata, ya, aku ada buat dosa-dosa ni. Dia akan mengaku. Tapi pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut, aku telah tutupi engkau. Ghafara, kan? Tutupi engkau dengan dosa-dosa ini daripada pengetahuan orang lain. Berapa banyak dosa kita ni Allah tutup, orang tak tahu. Kalau orang tahu, tak ada siapa akan berani dan keluar berjumpa dengan manusia lain. So Allah kata, di dunia aku telah tutup, jadi pada hari ini ghafartu lak fa anna aghfiruha lakal yawm. Aku dah tutup bagi engkau di dunia, dan pada hari ini aku akan ampunkan. Aku akan tutup, tak ada siapa akan tahu, dan kita akan lepas. Dan ada sebagian ulama sebut al-afu ialah dosa itu dihapuskan sama sekali, tidak akan diungkit pun pada hari kiamat, tidak akan ditunjukkan semula pun pada hari pembalasan. Dan apabila kita cerita al-afu, ia sangat berkait rapat dengan Ramadan. Lebih-lebih lagi, kita lihat dalam tempoh Ramadan, ada tempoh yang paling kritikal, yang paling penting, yang paling istimewa, iaitu 10 malam terakhir. Dan dalam 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil, disebutkan akan berlaku dalam Al-Quran malam Al-Qadar, Lailatul Qadr, the night of power. Pada hari tersebut, pada malam tersebut, Quran diturunkan. Pada malam tersebut ditulis semua ketetapan untuk tahun berikutnya. Dan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan malam ini. Bayangkan, bukan sama dengan 1000 bulan. Kadang-kadang orang cuba buat calculation, sama dengan 83 tahun, sekian-sekian bulan. No, sebenarnya Allah kata khairum min, lebih baik. Lebih baik ni tak tahu apakah jumlahnya, seluas mana, setinggi mana ganjaran yang akan dilimpahkan.
Dan pada malam yang begitu agung ini, Lailatul Qadr, Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, isteri Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau berjumpa dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, apakah ucapan yang perlu disebutkan? Ini malam yang paling power, malam yang paling barakah, malam yang paling hebat untuk kita mohon apa saja kepada Allah SWT. Jadi Nabi SAW boleh ajarkan banyak doa. Tapi Nabi SAW ajarkan satu doa yang kita faham ini adalah priority. Ini adalah perkara yang paling penting kita perlu mohon pada malam-malam ganjil, khususnya malam yang kita akan jumpa sikit masa lagi ni, ataupun siapa yang mendengar rakaman ini pada hari ia dirilis pada 26 Ramadan, malam ini malam ke-27 Ramadan. Malam yang paling banyak pandangan ulama, paling banyak petunjuk yang menyebutkan bahawa ia adalah malam Al-Qadar. Pada malam itu Nabi SAW kata, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pemaaf. Itu bahagian pertama. Allahumma innaka afuun. Kemudian bahagian kedua, tuhibbul afwa. Engkau sangat suka memaafkan. Kan beza dengan manusia. Manusia bila kita minta maaf banyak kali, dia tak suka. Dia rasa annoyed dan dia malas nak layan kita. Tapi Allah SWT berulang-ulang kali kita mohon maaf, Allah sangat suka. Tuhibbul afwa. Dan kemudian kita sebut fa'fu anni. Mampunilah aku, maafkanlah aku pada malam ini. So siapa yang mendapatkan kemaafan penuh daripada al-afu, semua dosa-dosanya, rekodnya akan dipadamkan sama sekali. Tidak ada jejak, tidak ada traces. As if kita delete dalam komputer, masuk recycle bin, kita empty the bin. Not traceable, habis, forever. Dan kita mula balik dengan clean sheet, reset semula hubungan kita dengan Allah SWT. Dan selalunya dalam Quran, apabila kita sebut tentang Al-Afu, ia datang dalam konteks Allah menyebut namanya Al-Afu ketika menyebut dosa-dosa yang besar. Dan Allah nak bagi tahu kepada orang-orang, setiap hamba-hamba yang melakukan dosa, termasuk dosa-dosa besar, semua hamba ada peluang untuk reset dan start semula tanpa beban dosa-dosa yang lama. Jadi beberapa perkara yang kita nak kena faham dan simpulkan daripada nama Al-Afu. Yang pertama, dengan memahami dan memohon Allah SWT dengan nama Al-Afu, kita belajar untuk move on, move forward. Kita belajar untuk fall forward, not fall back. Kita tak nak terperangkap dengan dosa-dosa lama, pengalaman masa silam, dengan rasa lemasnya diri ini dengan memori itu. Syaitan memang akan datang dan bagi tahu dan ingatkan kita dengan dosa-dosa lama kita untuk kita rasa malu, kita rasa tak layak nak mohon keampunan dan kemaafan daripada Allah SWT. Itu kerana syaitan dan iblis nak kita follow dia. Jadi iblis, ablasa, yang berputus asa. Allah Al-Afu menawarkan kita kemaafan penuh, dipadamkan semua dosa, seolah-olah kita tak pernah pun buat dosa tersebut. Yang kedua, penting pada malam-malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil, khususnya malam ke-27, 29 yang akan datang selepas ini, kita mengulang-ulang doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau mampu, hidupkan satu malam penuh dengan doa, zikir, Quran, salat. Kalau tak mampu, dapatkan cuma 1 jam pun okey pada malam tersebut. Kalau tak mampu juga 1 jam, ulang saja doa ini on repeat mode. Moga-moga Allah SWT berikan kita keampunan penuh. Dan yang ketiga, dengan kita belajar nama Allah Al-Afu, kita juga cuba teladani nama ini dengan jadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Magnanimous, yang boleh memaafkan dan melupakan kesalahan mereka. Kita cuba, memang susah, kita cuba insya-Allah. Moga-moga Allah SWT tuliskan nama kita daripada kalangan hamba-hambanya yang mendapat ganjaran malam Al-Qadar dan diberikan kemaafan penuh. Ingat, every saint has a past. Every sinner has a future. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.